Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Haziq bin Ahmad Nazri. Saya daripada kelas DM5B. Nombor pendaftaran saya ialah 01DM19F1052. Hari ini saya ingin membentangkan mengenai isu-isu peradaban yang berlaku ketika zaman penjajahan Jepun. Okey, yang pertama saya pengenalan iaitu penjajahan Jepun di tanah Melayu merupakan satu turutan pertempuran yang disingkat tetapi sengit dan merupakan satu detik perubahan antara pemerintah daripada orang putih iaitu British kepada pemerintahan Jepun. Pertempuran ini membabitkan tentera daripada beberapa negara Commonwealth. Sebagai contoh, terdiri daripada British, India, Australia dan penduduk Melayu dari pasukan negeri-negeri Melayu bersekutu dengan tentera Empire Jepun bermula daripada 8 Disember pada tahun 1941 sehingga 31 Januari pada tahun 1942. Dan ini semua berlaku semasa Perang Dunia yang pertama. Okey, sekarang saya ingin menjelaskan mengenai isu peradaban yang berlaku ketika penjajahan Jepun di tanah Melayu, iaitu yang telah memberi impak ke arah pembentukan sikap prejudis dan perang sangka di antara etnik Melayu dan Cina. Senario ini menjadi lebih kritikal dan sehingga tercetus konflik perkauman antara kaum Melayu dan kaum Cina apabila komunis melakukan keganasan dan kezaliman berikutan pengunduran tentera Jepun. Hasil kajian mendapati bahawa perjuangan menentang penjajah telah mencetuskan konflik perkauman yang merintis ke arah kewujudan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme penting kepada seluruh warga Malaysia dalam pembinaan kehidupan yang lebih harmonis antara etnik antara satu sama lain. Okey, isu peradaban yang pertama yang berlaku ialah berlakunya percenggahan budaya antara satu sama lain. Percenggahan budaya kehidupan di antara orang Melayu dan Cina turut menyumbang kepada meletusnya konflik perkauman. Pada peringkat awal, pengambilan bilangan imigran lelaki yang tidak terkawal telah melebihi daripada wanita. Hal yang demikian membawa kepada masalah pelacuran dan persaingan ekonomi, kabar angin dan provokasi turut memburukkan keadaan. Penghijrahan orang Cina turut membawa budaya berjudi dan minum arak yang amat bertentangan dengan corak kehidupan orang Islam. Orang Cina turut menguruskan sekolah, rumah ibadat dan kemudahan yang lain di dalam masyarakat tanpa mengira pandangan masyarakat setempat. Di samping itu, mereka juga sering dilihat suka melibatkan diri dalam hal yang berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu. Ketegangan antara Melayu dan Cina berterusan apabila pelbagai cerita dan spekulasi diwujudkan akibat daripada perasaan benci, dendam dan akhirnya telah mencetuskan kerenggangan hubungan antara dua kaum tersebut. Isu peradaban yang kedua yang berlaku ialah berlakunya konflik antara kaum Melayu dan juga kaum Cina. Orang Melayu sudah tidak mempercayai komuniti Cina secara keseluruhan apabila komunis mulai mengganggu soal beribadat di surau dan juga di masjid. Gangguan ini telah menyebabkan orang Melayu untuk membentukkan gerakan Sabilillah. Gerakan ini bermatlamat untuk mewujudkan perasaan anti-MPAJA ataupun dikenali sebagai Malaysian People Anti-Japanese Army dengan tidak menyokong perjuangan komunis. Gerakan ini juga bertujuan untuk mempertahankan agama Islam dan kelangsungan hidup orang Melayu akibat daripada pembunuhan kejam serta kezaliman yang dilakukan ke atas mereka. Konflik perkauman Melayu dan Cina telah meletus dan merebak di Johor antara Mac hingga Ogos pada tahun 1945 sebelum Jepun menyerah kalah. Konflik Melayu dan Cina ini di Perak terus juga merebak sehinggalah kampung-kampung tradisional Melayu menjadi mangsa kekejaman komunis. Kekacauan dan kezaliman terhadap orang Melayu terus berlarutan hampir di semua lokasi di tanah Melayu
Sebagai contoh di Batu Malim, Raub, Pahang pada 11 Februari tahun 1946. Kekacauan berlaku di kawasan pasar yang melibatkan seramai 200 orang Melayu dan 150 orang Cina. Yang terjadi ialah seramai 30 orang Cina terkorban, termasuk 10 orang kanak-kanak Cina dan 2 orang Melayu. Seramai 16 orang Cina dan 10 orang Melayu mengalami kecederaan. Hubungan di antara Melayu dan Cina terus terjejas walaupun pentadbiran tentera British mengambil alih pentadbiran. Semua ini dan banyak lagi insiden pergaduhan yang berlaku sehinggalah tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Okey, kesimpulannya, terdapat pelbagai kesan negatif yang berlaku ketika zaman penjajahan Jepun yang melibatkan peradaban kaum di tanah Melayu kita. Dasar penjajahan Jepun yang meminggirkan etnik berdasarkan kepada kepentingan ekonomi telah membentukkan jurang perkauman antara satu sama lain. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kita perlu menanam sikap saling menghormati antara satu sama lain dan juga menghormati budaya etnik kaum lain bagi memajukan diri kita, bangsa dan negara kita. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.